Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu, 7 Jun 2023 bersama saya Nadin Nordin. Menyebarkan berita palsu dan maklumat tidak tepat merupakan kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan jika dapati bersalah, anda berdepan hukuman saman tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Tular di media sosial berkenaan wujud dokumen kononnya daripada Badan Kehakiman berhubung Perintah Penangkapan dan Pembekuan Aset-aset. Menurut kenyataan Badan Kehakiman Malaysia, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia ingin memaklumkan bahawa dokumen yang bertajuk Perintah Penangkapan dan Perintah Pembekuan Aset-aset bertarikh 29 Mei 2023 ini adalah merupakan dokumen palsu dan ia adalah satu bentuk penipuan iaitu skam yang menggunakan nama dan identiti mahkamah. Berhati-hati, jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi dan perbankan anda dengan pihak yang diragui dan tidak dikenali. Sehubungan itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati agar tidak menjadi mangsa penipuan. Sila buat laporan kepada pihak berkuasa jika terdapat pihak yang menyamar menggunakan identiti mahkamah. Walaupun telah kami kongsikan sebelum ini, namun masih terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat palsu ini berkenaan email yang kononnya daripada pihak KDN berhubung penghantaran bukusan. Waspada dengan email palsu yang diterima dengan tajuk Parcel Delivery Ministry of Home Affairs Customer Service. Sila abai dan padam email seumpama ini kerana ia memohon pengguna melaksanakan ataupun melakukan transaksi pembayaran. Untuk pengetahuan, Kementerian Dalam Negeri KDN tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk bertindak bagi pihak kementerian dan menasihatkan orang ramai agar berhati-hati semasa melakukan sebarang transaksi secara dalam talian. Adakah anda percaya dan terpedaya dengan kenyataan palsu ini berkaitan surat arahan KPM mengenai penganjuran tayangan filem Anwar The Untold Story? Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan penganjuran tayangan filem seperti yang ditularkan. Semak kesahihan maklumat, tidak pasti jangan kongsi. Turut berwaspada buat seluruh masyarakat Malaysia Madani sekiranya anda ada menerima mesej atau WhatsApp kononnya daripada syarikat kiri atau nombor tidak dikenali. Menurut kenyataan Menteri Komunikasi dan Digital KKD yang berhormat Fahmi Fadzil, hati-hati apabila menerima mesej secara SMS atau WhatsApp seperti ini dari nombor yang tidak dikenali. Terutama apabila mesej tersebut meminta anda untuk klik pada pautan yang kononnya rasmi tapi sebenarnya skam. Skamer akan cuba mencuri info anda dengan bermacam-macam taktik muslihat dan tipu daya. Dalam masa yang sama, pihak JNT Express telah mengeluarkan kenyataan berhubung sindiket penipuan ini di Facebook page rasmi JNT Express. Turut kami bawakan penafian berkenaan pihak MOF mengeluarkan surat lantikan kepada kontraktor bagi pakej 1C. Ini adalah palsu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan MOF, ingin menegaskan bahawa pihak MOF tidak pernah mengeluarkan surat lantikan kepada mana-mana pihak kontraktor bagi pakej 1C seperti yang ditularkan di media sosial. Sila membuat sewakan terlebih dahulu dan mohon untuk mendapatkan sumber maklumat yang sahih hanya melalui portal rasmi MOF. Masih lagi ada yang terpedaya dengan kewujudan akaun TikTok palsu iaitu akaun Jabatan Agama Islam Malaysia dan menggunakan logo JAKIM. Untuk makluman semua, akaun TikTok yang menggunakan nama Jabatan Agama Malaysia dan logo JAKIM adalah palsu dan bukan akaun rasmi JAKIM. Akaun TikTok rasmi JAKIM adalah seperti di www.tiktok.com/@myjakim. Sila report dan blok akaun TikTok palsu tersebut. Turut mengalami nasib yang sama mengenai kewujudan akaun TikTok palsu. Kali ini melibatkan pihak JPJ. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ, mengambil berat isu tular mengenai penjualan nombor pendaftaran dan penggunaan logo JPJ e-Bit melalui platform TikTok.
Untuk makluman, jabatan ini tidak mempunyai akaun TikTok @jpj_e_bit_official serta mengeluarkan apa-apa risalah berhubung penjualan nombor pendaftaran seperti di akaun tersebut. Penggunaan logo rasmi jabatan tanpa kebenaran adalah satu kesalahan dan pihak JPJ tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang menyalahgunakan logo rasmi jabatan. Dalam hal ini, orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah percaya dan menghubungi pihak JPJ berdekatan untuk maklumat yang lebih tepat. JPJ sentiasa komited dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan jalan raya demi kesejahteraan orang awam, khususnya pengguna jalan raya. Kini ikuti kenyataan media Ketua Polis Negara berkenaan surat amaran dan ugutan jenayah terhadap Ketua Polis Pulau Pinang di mana pihak PDRM telah menerima laporan polis berkenaan sepucuk surat amaran dan ugutan yang dialamatkan kepada Ketua Polis Pulau Pinang yang telah diterima pada 1 Jun 2023. Pemeriksaan awal mendapati surat tersebut disertakan bersama 6 keping replika wang kertas iaitu duit mayat dan sekeping nota berbentuk amaran agar pihak polis menghentikan tindakan agresif memerangi sedikit pemberi pinjaman wang tanpa lesen di negeri tersebut dan turut menyatakan akan membakar kedai dan balai polis sekiranya amaran berkenaan diabaikan. Operasi melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Komersil dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik sedang giat mengesan suspek yang terlibat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Pihak PDRM tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba mengugut dan mengancam pegawai PDRM dalam menjalankan tugas memerangi kegiatan haram serta jenayah. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih berat seketika kembali selepas ini dengan segmen semasa. Apa arti kemerdekaan kalau rakyat tidak dibebaskan? Saya selalu bicara tentang surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, dan di situ disebut bagaimana falaqtahamal aqabah, bagaimana boleh angkat darjat ketinggian kita ini dari sudut nilai hidup. Jawabnya fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa bentuk penindasan kehakiman dan penawaran. Kita ada kuasa, saudara, kerajaan perpaduan kuat sekarang. Yang mengigau masih mengigau. Tetapi kerajaan alhamdulillah masih kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melaksanakan program yang kita janjikan kepada rakyat. Fakku raqabah. Bebaskan manusia dari apa juga cengkaman, menghina mereka, menghamba abdikan mereka. Dan ini tanggungjawab kita terbesar. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada kontijen Malaysia yang berjaya mencapai sasaran 33 pingat emas di Tamasya Sukan Para ASEAN APG 2023. Pingat emas ke-33 disumbangkan dengan mantap Chi Choming dan Brady Chin dalam acara beregu lelaki pingpong. Yang amat berhormat Perdana Menteri menerusi Twitter menyatakan keyakinan bahawa dengan berbaki 3 hari lagi sebelum upacara penutup, atlet Malaysia akan terus mempamerkan aksi cemerlang di Kemboja. Mahkamah Rayuan Perancis pada Selasa mengekalkan permohonan Malaysia menolak partial award yang dikeluarkan penimbang tara Gonzalo Stampa pada Mei 2020 berhubung tuntutan yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azrina Othman Said berkata keputusan tersebut bermaksud penuntut tidak boleh bergantung kepada award yang diputuskan di Perancis itu untuk sebarang tujuan. Keputusan itu bermakna
pihak penuntut tidak boleh bergantung kepada tuntutan palsu mereka di Perancis untuk apa jua tujuan. Kejayaan itu sekaligus menutup peluang kumpulan Sulu daripada terus membuat tuntutan tidak berasas terhadap Malaysia. Dalam pada itu, tegas beliau, Malaysia sedang berusaha agar pembatalan itu direkodkan dalam keputusan mahkamah secepat mungkin, sekaligus meranapkan usaha pihak penuntut. Sebelum ini, tuntutan kumpulan Sulu dicapai Gonzalo Stapa menerusi Mahkamah Timbang Tara Paris. Mereka juga pernah menyasarkan aset Malaysia di Perancis dan Luxembourg, tetapi tidak berjaya. Tambah beliau lagi, kerajaan akan terus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menamatkan tuntutan dan memastikan kepentingan serta kedaulatan Malaysia dilindungi sepanjang masa. Peralihan rangkaian 5G di Malaysia ke sistem dui rangkaian tidak akan menamatkan peranan digital nasional berhad DNB. Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil sekali lagi menjelaskan DNB masih beroperasi, namun satu lagi entiti dibenarkan beroperasi untuk memecahkan monopoli. Beliau berkata kerajaan sentiasa bersikap business friendly, iaitu mesra perniagaan. Namun kerajaan juga akan memastikan apa jua sektor bersifat kompetitif supaya rakyat dapat memanfaatkan secara tidak langsung. COVID-19 kekal sebagai ancaman meski bukan lagi dikategorikan kecemasan kesihatan global. Amaran tersebut dikeluarkan Agensi Ubat-Ubatan Eropah EMA dalam taklimat terakhirnya berhubung pandemik itu. Pada Selasa, Ketua Strategik Vaksin EMA berkata virus itu masih menjadi ancaman terutamanya kepada mereka yang paling terdedah. Ia masih berlegar-legar bersama kemunculan varian baharu. Menurutnya, pihak berkuasa kesihatan awam perlu berjaga-jaga terutama semasa musim sejuk ini. Dianggarkan pada tahun pertama pandemik sahaja, vaksin COVID-19 telah membantu menyelamatkan hampir 20 juta nyawa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 5 Mei lalu mengisytiharkan pandemik COVID-19 tidak lagi merupakan kecemasan kesihatan global. Beralih pula, pelawak Singapura Jocelyn Chia menerima kecaman warga maya selepas rakaman video dalam salah satu program komedi tular apabila didakwa menghina Malaysia. Video yang dimuat naik menerusi akaun TikTok pelawak itu menjadikan pembangunan Malaysia dan rakyat negara ini sebagai bahan jenaka. Beliau dalam jenakanya turut memperlekeh tragedi kehilangan MH370 selain merendahkan capaian internet di negara ini. Sementara itu, rata-rata warganet menerusi ruangan komen meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pelawak berkenaan. Selain mahu isu tersebut diambil tindakan kerana boleh menjejaskan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Video yang dimuat naik itu telah menerima lebih 89,000 tontonan setakat berita ini dikeluarkan. Penduduk Melaka bakal menikmati capaian 5G menjelang pertengahan tahun 2024. Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Fairul Nizam Rosli berkata 80% persiapan 5G di negeri Melaka bakal siap hujung tahun ini dan baki 20% pada awal tahun 2024. Katanya kerajaan negeri menyasarkan 224 pencawang 5G siap dipasang di seluruh negeri itu selain selewat-lewatnya Oktober nanti. Setakat ini sebanyak 114 tapak pencawang telah siap dibina dengan pecahan 91 di Melaka Tengah, 6 di Alor Gajah dan 3 di Jasin. Teater Bangsawan Diraja Hikayat Segentar Alam dihadiri lebih 1,000 penonton sepanjang 3 hari pementasan. Ia mengangkat kisah Puteri Lima Purut yang dibawa lari ke Aceh. Menurut pengarahnya, Datin Shah Nur Zahurin, jalan cerita berdasarkan pemerintahan Sultan Mansur Shah di Perak pada 1600 tahun itu turut mengangkat elemen keunikan dan hikayat golongan bangsawan. Tambahnya, pementasan kali ini menampilkan 80% barisan pelakon dan tenaga produksi golongan muda agar pendedahan dapat diberikan kepada mereka. Ia mendapat kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Perak dan dipentaskan di Auditorium JKKN Perak bermula dari 4 hingga 6 Jun 2023.
Seramai 5,650 pemilik pangsa puri kos rendah di Bandar Tun Razak Ceras bakal memiliki kediaman baharu lebih selesa. Projek penswastaan pembangunan semula melibatkan pangsa puri Seri Pulau Pinang, Seri Melaka, Seri Johor dan Taman Ikan Emas. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, pembangunan berkenaan dilaksanakan dalam 2 fasa. Bagi fasa pertama, 1,192 unit disiapkan pada Julai 2026. Manakala 4,458 unit lagi bagi fasa kedua akan siap Julai 2030. Kos keseluruhan projek bernilai RM1.19 bilion. Projek ini juga mungkin siap lebih cepat daripada jangkaan. Seorang lelaki warga Thailand didenda RM25,000 oleh Mahkamah Seksyen Taiping selepas mengaku bersalah menyeludup keluar diesel bersubsidi di ICQS Pangkalan Hulu, Kerik 2 bulan lalu. Dijatuhkan hukuman itu dan diperintah menjalani hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, Abdullah didakwa mengisi diesel ke dalam tangki asal kenderaan pacuan 4 roda yang didaftarkan di Thailand dengan tujuan membawa keluar dari Malaysia bahan bakar bersubsidi itu melebihi kuantiti dihadkan. Pertuduhan dibuat mengikut Sub-Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan iaitu Larangan Eksport 2011 dan boleh dihukum mengikut Perenggan 5/A peraturan yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Roslina Idris, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. 2 nelayan ditemukan lemas setelah perahu yang mereka naiki dipercayai dipukul ribut di perairan Kuala Salah, Kuala Kedah awal pagi tadi. Semasa kejadian, kedua-dua bangsa yang juga adik-beradik dikatakan keluar untuk memukat udang. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komando Maritim Nur Aziati Ishak berkata, mayat Muhammad Farizan Tajuddin 41 tahun ditemukan terdampar di kawasan berlumpur paya bakau di kawasan Kuala Kangkong kira-kira pukul 5.50 petang oleh nelayan tempatan. Manakala mayat abangnya Muhammad Fauzi Tajuddin 48 ditemukan kira-kira pukul 6.15 petang tidak jauh dari mayat pertama dijumpai. Kedua-dua mayat berkenaan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu pihaknya telah mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat sejurus menerima maklumat kehilangan kedua-dua mangsa. Usaha mengesan turut dibantu pasukan polis marin, Jabatan Bomba dan Penyelamat Angkatan Pertahanan Awam APM serta beberapa bot nelayan tempatan. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi. Terus setia bersama kami kerana di hujung nanti kami akan bawakan segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Setelah 60 tahun merdeka, tidak boleh dibebankan dan dihina sampai tidak ada air bersih untuk minum. Saya di Kelantan baru-baru ini. Dan sudah tahu masalah bekalan air di Kelantan itu parah. Di Sabah yang disebut oleh Ketua Menteri Haji Ji, bagaimana harus ada dana yang besar untuk menyelesaikan masalah air di Sabah. Tidak ada alasan untuk kerajaan tahun 2023 tak dapat memulakan program besar-besaran selesaikan once and for all masalah air di negeri. Ya, dia perlukan dana besar, dia perlu pinjaman, dia perlu sukuk, dia perlu bond, itu masalah kita. Jangan bebankan kepada rakyat. Kalaupun perlu berbilion ringgit, kita mesti cari dan selesaikan tahun ini juga kerja program. Ini tak ada kena-mengena sama ada pilihan raya negeri atau tidak. Apa arti kerajaan perpaduan ini dia? Janji diterjemahkan. Bila? Sekarang. Jangan tangguh tahun depan. Sekarang kita cuba selesaikan. Apa arti kemerdekaan kalau rakyat tidak dibebaskan? Saya selalu bicara tentang surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, dan di situ disebut
bagaimana falah tahamal aqabah, bagaimana boleh angkat darjat ketinggian kita ini dari sudut nilai hidup. Jawabnya fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa bentuk penindasan kehakiman dan penyewaan. Kita ada kuasa, saudara, kerajaan perpaduan kuat sekarang. Yang mengigau masih mengigau, tetapi kerajaan alhamdulillah masih kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melaksanakan program yang kita janjikan kepada rakyat. Fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa juga cengkaman, menghina mereka, menghamba abdikan mereka. Dan ini tanggungjawab kita terbesar. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Sudah semestinya ada di antara kita penonton Pastikan Sahih yang bertanyakan bagaimana untuk memastikan sumber berita yang diterima melalui media sosial benar ataupun tidak. Anda boleh salurkan kandungan berita seperti di Instagram, Facebook ataupun di mana jua aplikasi di media sosial. Anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Dan untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan ataupun mangsa skamer secara dalam talian, anda boleh hubungi talian 997. Baik, ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan bawakan maklumat ataupun info berguna untuk anda sertai. Ayuh kita mulakan dengan segmen kita iaitu program kita yang pertama perlu diwar-warkan adalah naratif khas. Sama-sama kita saksikan pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah bersediakah hadapi fenomena El Nino. Pada Rabu 7 Jun 2023, 9 malam, anda boleh saksikan di saluran berita RTM MyFreeview 123 atau juga siaran serentak di saluran TV1, MyTV. Juga untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun pertanyaan, anda boleh hantarkan ajukannya di Facebook Live Berita RTM. Ini pula adalah fikrah. Adakah mencari yang dicari? Dengan topik yang dibawa adalah Koperasi Platform Kemakmuran Ekonomi Islam. Pada hari ini, hari Rabu 7 Jun 2023, pada pukul 6 petang nanti, anda boleh saksikan di saluran TV1, di Facebook dan juga YouTube. Anda boleh salurkan di saluran YouTube iaitu TV Jakim, RTM Klik dan juga di Facebook TV1 bersama tamu yang diraih iaitu panel yang berbahagia Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah iaitu Presiden Angkasa dan juga yang berbahagia Datuk Haji Abdullah Haji Jusoh Ketua Pegawai Kumpulan Angkasa bersama pengacara anda Nur Hidayu Muhammad Kamil. Ini pula perhatian kepada perokok-perokok, tak kisahlah anda perokok ataupun vape, kawasan larangan merokok dalam mana-mana kawasan taman awam kecuali tempat letak kereta awam terbuka. Dalam mana-mana kawasan awam yang digunakan untuk tujuan keagamaan. Sila hormati ya, terutama sekali di masjid, di kuil ataupun di mana-mana tempat keagamaan perlu anda hormati. Ya, dalam mana-mana kawasan taman asuhan kanak-kanak juga tidak dibenarkan ada kanak-kanak di situ dan juga orang awam yang lain. Bukan anda seorang saja yang seronok hidu asap rokok, tetapi itu adalah berbahaya bagi kanak-kanak dan juga wanita hamil. Dan juga dalam mana-mana kawasan premis kerajaan. Premis kerajaan pun tidak dibenarkan walaupun anda terlihat banyak kawasan tangga. Ya, itu bukan alasan untuk anda menjadikan pot rokok. Ya, di manakah lagi? Di dalam mana-mana tempat kerja berhawa dingin dengan sesuatu sistem hawa dingin berpusat. Di dalam kawasan pejabat juga ada aircon. Jangan gunakan alasan itu untuk anda merokok. Dia pusing-pusing pula asapnya. Jangan ya. Dan di mana-mana kawasan perpustakaan. Dan juga dalam mana-mana kawasan hospital atau klinik, ini lagilah tempat larangan ya. Di mana-mana kawasan di kompleks membeli belah. Dan juga aduan, anda boleh adukan melalui WhatsApp di talian 010 860 8949.
Dan ini pula seterusnya kita bawakan vaksin pneumokokal ya. Ya, untuk vaksin ini pneumokokal percuma untuk kanak-kanak lahir tahun 2018 dan 2019. Inisiatif imunisasi catch-up pneumokokal iaitu anda boleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melancarkan CHUP bagi mengoptimumkan perlindungan terhadap penyakit demam campak ini mudah untuk kita fahami, invasif dalam kalangan kanak-kanak. Ya, syarat kelayakan kanak-kanak yang lahir pada tahun 2018 dan 2019 dan belum pernah menerima imunisasi untuk demam campak ini. Tempoh masa adalah 1 Jun 2023 hingga 31 Mei 2024. Seterusnya kita bawakan kepada anda maklumat ada apa dengan durian? Ya, selain daripada sedawa bau durian, perlu diingat ya, membantu dalam proses pencernaan. Mengandungi serat yang tidak larut, merangsang keseluruhan proses pencernaan. Kesihatan jantung, serat juga membantu mengurangkan jumlah kolesterol dalam darah dengan mengikis kolesterol LDL keluar dari tubuh. Mengurangkan tekanan darah. Kaya dengan sumber kalium yang sangat penting dari garam serta memberikan keseimbangan cecair di seluruh sel-sel tubuh. Anti penuaan juga buat anda, tapi perlu diingatkan kuantiti yang perlu diambilkan juga perlu berpada-pada. Dan seterusnya kita bawakan kepada anda adalah waspada tawaran pakej badal haji. Ya, ada di antara kita yang masih lagi terpedaya. Kebanyakan agensi sekarang tidak menawarkan badal haji, tetapi anda perlu berhati-hati. Peraturan oleh Arab Saudi, setiap individu luar Makkah perlu mendapatkan visa haji. Penduduk tempatan perlu mendapatkan permit kebenaran pihak berkuasa Arab Saudi. Harga asal permit haji harga paling rendah adalah RM4,800. Itu dia. Ada yang katakan tawaran badal haji RM1,000. Jangan mudah percaya, buat semakan terlebih dahulu. Dan ini dia kita bawakan kepada anda juga panduan penjagaan warga emas dengan demensia atau masalah kognitif semasa cuaca panas. Beri minuman berperisa sekiranya mereka tidak mahu minum air kosong. Tapi perlu kawal ya kandungan gulanya. Buat pemeriksaan paras glukosa dalam darah secara berkala sekiranya mereka mempunyai masalah diabetes. Pastikan pengambilan nutrisi mencukupi. Pastikan waktu mandi tetap dan teratur. Segera dapatkan rawatan jika mereka tidak sihat. Ini adalah perkongsian daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Dan ini pula adalah amaran jenayah penipuan. Pinjaman tidak wujud, skam SMS, parcel scam, penipuan akaun keldai, produk pelaburan tidak sah. Ya, perlu berhati-hati. Jangan terlalu teruja jika ganjaran terlalu lumayan. Kemungkinan besar itu adalah skam. Jangan panik, sentiasa rujuk saluran rasmi apabila membabitkan urusan maklumat peribadi. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Untuk dapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, hanya perlu ikuti portal rasmi media sosial rasmi kami di Facebook, di Instagram dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Ingat, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.